KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi kepada mereka semua yang menonton teras di Didik TV KPM bersama saya, Nisa K. Nisa K suka nak ingatkan kepada semua penonton untuk sentiasa menjaga SOP kerana kita masih belum menang melawan COVID-19. Kita harus bekerjasama dalam memutuskan rantaian COVID-19 di mana kita perlulah mematuhi SOP yang mewajibkan kita memakai pelitup muka, jaga jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter dan jangan lupa untuk kerap cuci tangan serta pakai hand sanitizer bila perlu. Dan apabila kita sudah pun berada di dalam jarak yang selamat di ruang yang luas, anda boleh membuka mask anda apabila nak makan dan sebagainya. Jangan lupa untuk simpan mask anda di tempat ataupun di bekas yang sesuai supaya ianya boleh dipakai kembali sekiranya masih bersih. Kalau dah kotor, jangan pakai balik ya adik-adik. Pakai mask yang bersih, bawa mask lebih sekiranya ada, itu lebih baik ya. Dan jangan melebihi penggunaan selama 8 jam. Baiklah, hari ini kita telah melihat video yang di awal tadi, video mengenai apa agaknya ya, dan mesin yang ada di dalam video tersebut ada di hadapan Nisa. Nisa tertanya-tanya apa agaknya kegunaan bahan-bahan yang ada di hadapan kita pada hari ini. Hari ini istimewanya kita akan belajar mendapatkan input mengenai subjek daripada mata pelajaran murid berkeperluan khas ataupun MBK. Kita akan belajar kemahiran asas kod Braille. Adakah alatan di hadapan ini akan kita gunakan untuk pembelajaran kita pada hari ini? Itu yang kita nak tahu. Jom kita berkenalan dengan guru-guru yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Siapa mereka agaknya? Mereka maknanya bukan seorang guru. Jom kita saksikan profil ini. Mempersilakan dua orang guru yang bersama-sama dengan kita pada hari ini, iaitu Cikgu Amir daripada SK Pendidikan Khas Jalan Batu serta Cikgu Zakaria. Kita mempersilakan kembali ya dari SMK Pendidikan Khas Setapak Kuala Lumpur. Apa khabar cikgu-cikgu? Khabar baik. Alhamdulillah. Cikgu Amir macam mana? Agak-agak nervous tak untuk hari ini? Agak nervous sebab ini pengalaman pertama saya. Pengalaman pertama. Tak apa, boleh belajar dengan Cikgu Zakaria. Cikgu Zakaria dah biasa. Ya, betul. Hari tu kita dah bertemu kembali ya Cikgu Zakaria? Ya, betul. Alhamdulillah sihat ya cikgu? Alhamdulillah sihat. Macam mana cikgu sekarang ni dengan pembelajaran murid-murid sekolah menengah akan kembali ke sekolah tidak lama lagi. Cikgu Amir mengajar sekolah rendah ya? Ya, saya mengajar dan, sekolah rendah. Dan anak-anak sekolah rendah telah pun kembali ke sekolah. Mungkin kita boleh mulakan dengan Cikgu Amir. Macam mana suasana di sekolah sekarang ni? Okey, suasana di sekolah sekarang ni sejak bermula pada 1 Mac yang lepas, murid-murid sangat teruja dengan sesi pembelajaran yang telah dijalankan bermula 1 Mac. Dan mereka sangat seronok kerana telah dapat kembali ke sekolah seperti biasa ya Nisa. Akhirnya maklumlah di dalam suasana pandemik kita menjalani PDPR ataupun pembelajaran dan pengajaran daripada rumah selama berapa lama pun dah lupa beberapa bulan. Beberapa purnama orang kata. Cikgu Zakaria, macam mana ni anak-anak murid akan kembali ke sekolah bermula April? Ya, kita juga telah membuat persediaan-persediaan yang tertentu. Anak murid sudah pun diingatkan beberapa kali tentang SOP yang mereka perlu patuhi tatkala mereka berada di sekolah dan di asrama nantilah. Dan kami guru-guru di sekolah, macam di sekolah saya, memang kita telah pun membuat persediaan, memberi taklimat
dan juga memastikan semua warga sekolah mematuhi setiap SOP yang telah ditentukan. Betul. Jadi anak-anak murid ataupun rakan-rakan yang sedang menonton ataupun seluruh rakyat Malaysia, jangan lupa kekal mematuhi SOP. Kita masih belum menang. Kita dekat sini pun menjaga SOP dengan sangat-sangat ketat. Jadi yang di rumah pun sama-samalah kita bekerjasama untuk memutuskan rantaian COVID-19. Baiklah, hari ini sangat-sangat menarik kerana kita bakal didedahkan, para penonton semua bakal didedahkan dengan mata pelajaran untuk rakan-rakan murid berkeperluan khas ataupun MBK khususnya, iaitu kod Braille. Saya sangat-sangat teruja. Saya dah pernah belajar asas bahasa isyarat. Braille sahaja belum. Saya orang kata teroka lagi. Hari ini kita akan belajar, insya-Allah, yang di rumah boleh mengambil input dan juga menulis nota. Mungkin kalau mereka ada akses pada internet, boleh menjalankan sedikit research ataupun kajian di laman Sesawang. Baiklah, apa yang kita nak belajar pada hari ini? Apa yang kita akan kenal pada hari ini, Cikgu? Silakan. Okey, untuk mula-mula ni, saya akan perkenalkan dulu tentang apa itu sistem tulisan Braille. Baik. Okey, baik, untuk maklumat semualah. Okey, tulisan Braille ni sebenarnya ialah berbentuk titik. Berbentuk titik. Ya, berbentuk titik, dan titik tu mesti timbul. Mesti timbul. Kalau macam dekat slide ni dia tak timbul, jadi dia mungkin kita panggil parabraille sajalah. Ya, betul. Timbul tu ialah supaya boleh dirasa oleh penggunanya. Baik. Okey. Baik. Okey, kemudian di kebanyakan negara seperti Malaysia ni, kita menggunakan sistem satu sel 6 titik. Dia ada lagi satu sel 8 titik, tapi itu jarang digunakan lah. Dia digunakan di negara-negara tertentu. Kalau tak silap saya, Jepun menggunakan sistem satu sel 8 titik. 8, yang 6 titik pun apabila saya dah baca, saya dah kaji malam tadi, agak sukar untuk saya memahami apatah lagi 8 titik. Dan untuk pengetahuan penonton semua, di sini Cikgu Zakaria menggunakan ataupun dia mengawal slide tersebut dengan menggunakan fungsi ada suara ya. Ada suara itu perisian. Ini ialah komputer yang mana dimuatkan perisian pembaca skrin. Jadi apa-apa yang ada pada skrin ni diterjemahkan dalam bentuk suara. Tapi agak laju suaranya, Cikgu Zakaria je faham. Ya, saya pun tak dapat risau. Kalau kita biasa gunakan boleh faham. Sebenarnya ada juga yang berpenglihatan yang boleh faham. Macam Dr. Kui kan, daripada UFSI tu, dia boleh faham. Walaupun dia berpenglihatan sebab dia dah biasa. Yang penting kena biasa dan belajar. Dan kita nak tengok juga seperti anda lihat di sini, Cikgu Amin merupakan cikgu yang tidak ada masalah penglihatan, tetapi beliau mengajar Braille. Saya sangat nak tahu mengenai pengalaman beliau. Sebelum tu, Cikgu, kita nak kongsikan video mengenai pendapat tentang kemahiran asas Braille. Jom kita saksikan video ini. Pada pendapat saya, topik ini menarik kerana sebagai seorang murid berpenglihatan terhad, saya juga harus menguasai kemahiran asas kod Braille, bahasa Melayu, matematik dan Al-Quran kerana ianya dapat membantu saya dalam menjalani kehidupan harian saya. Kemahiran kod Braille ini sangat penting kepada saya sebagai seorang murid totally blind, dan ianya sangat membantu saya dalam proses pembelajaran di sekolah dan juga ketika berada di rumah. Pada pendapat saya, topik ini amat menarik kerana saya boleh mengulang kaji kemahiran asas kod Braille. Dan kemahiran asas kod Braille perlulah dikuasai oleh semua murid berkeperluan khas penglihatan. Baiklah, kita dapat lihat menerusi video ada dua kategori murid yang saya dapat kelaskan, yang mana ada murid berpenglihatan terhad dan ada vision yang buta sepenuhnya. Betul. Apa beza? Maknanya berpenglihatan terhad ni masih boleh melihat ke macam mana? Masih mempunyai sisa penglihatan dan memerlukan bantuan alat-alat bantuan khas seperti kanta pembesar, closed circuit television dan sebagainya untuk membantu mereka untuk menjalani PC secara normal seperti murid-murid aliran perdana. Baik, mungkin Cikgu Zakaria boleh sambung tadi mengenai kod Braille kita. Silakan Cikgu. Ini ialah kedudukan titik-titik Braille seperti mana yang saya katakan tadi. Kita di Malaysia ni menggunakan sistem satu sel 6 titik. Satu sel 6 titik. Kita tengok kedudukan titik 1 tu ialah di sebelah kiri atas. Kiri atas satu. Kiri atas. Okey, itu titik 1. Ya. Okey, titik 2 pula adalah di sebelah kiri tengah. Tengah.
Titik 3 pula di sebelah kiri bawah. Okey. Titik 4 di sebelah kanan atas. Titik 5 di sebelah kanan tengah. Dan titik 6 di sebelah kanan bawah. Okey, nampak kan? Ya. Kalau tak nampak kita serupalah. Okey, kemudian kemudian untuk membolehkan sistem tulisan Braille ini berfungsi, dia akan digabungkan antara titik tertentu. Ya. Okey. Contohnya kita tengok. Okey, yang ini. Ada gabungan 2 titik. Ya. Contohnya gabungan antara titik 1 dengan titik 2. Okey, ataupun gabungan antara titik 1 dengan titik 3. Ya. Okey, ataupun gabungan antara 1 dan 4. Pandai pun Nisa. Pandai Nisa. Tak sia-sia pakai tudung pink hari ni. Ya. Alamak, macam mana ni dia tahu pula. Okey. Ataupun gabungan antara titik 1 dengan titik 5. Betul Nisa. Lepas ni boleh mengajar sekolah pendidikan khas. InsyaAllah kita belajar lebih lagi. Okey. Kemudian ada juga gabungan 3 titik. Okey. Okey. Kalau penonton dapat lihat di skrin di baris nombor 2 gabungan 3 titik. Ya, betul. Ya, di situ. Contohnya gabungan titik 1, 2 dan 3. Okey. Begitulah seterusnya. Yang kedua tu 1, 2, 4. Ya, betul. 2, 5, Ya, betul. Ya, betul. 2, 4, 5. Ya. 2, 4, 6. Ya, betul. Dan 1, 3, 5. Ya. Bagus. Pandai Nisa. Tak sia-sia pakai baju merah hari ni. Oh, takut ni. Okey. Ya. Begitu juga dengan gabungan 4 titik. Okey. Ada juga gabungan 5 titik. Ya. Begitulah seterusnya. Dia gabungkan itulah. Jadi di situlah terbentuknya sebenarnya sistem tulisan Braille. Sebab itulah sebenarnya Braille ni mudah, bukannya susah. Sebab tu Nisa pun dah boleh dapat dah. Saya dah boleh dapat konsep dia bagaimana kedudukan titik tu, macam mana dia letakkan. Ya, betul. Okey. Okey. Kemudian gabungan titik-titik yang saya sebutkan tadi tu, dia boleh membentuk sehingga 63 titik sahaja. 63 bentuk. Ya, contohnya sahaja, titik 1 satu bentuk, 1, 2 satu bentuk dan sebagainya lah. Betul. Dia boleh membentuk sehingga 63 bentuk sahaja. Okey. Jadi dalam 63 bentuk itulah macam-macam anda. Macam-macam yang macam mana? Maksudnya dalam 63 titik dalam 63 bentuk itulah ada A sampai Z. Ada nombor 1 sampai 9 dan 0. Ada alif sampai ya. Dan juga dalam 63 titik itu juga digunakan untuk bahasa-bahasa lain sebenarnya. Bahasa lain? Ya, seperti bahasa Tamil, tulisan Braille Thai, tulisan Braille Mandarin, tulisan Braille Jepun, tulisan Braille Arab, semua gunakan yang 63 titik ini. Jadi sebenarnya kita nak faham Braille ni, dia Braille ni satu bentuk mempunyai pelbagai fungsi. Ya, macam mana dengan tanda baca Cikgu Zakaria? Tanda baca pun ada juga. Dalam 63 bentuk itu juga ada tanda baca. Ada komanya, ada colonnya, semicolonnya. Kemudian kalau Jawi, kalau Al-Quran tu ada baris bawah, baris atas, yang akan kita paparkan kemudian nantilah. Ya, maknanya daripada pemahaman saya, satu titik tu kalau dia titik satu tu huruf A lah contohnya, dia boleh jadi untuk representasi contoh nombor atau huruf Jawi juga ya. Ya, betul. Itu baru kita cakap yang kita tahu dia untuk bahasa Perancis mungkin lain pula. Untuk bahasa Mandarin mungkin lain pula fungsi dia, tapi titik yang sama juga. Titik yang sama tu tapi satu bentuk fungsi. Pelbagai fungsi. Baik. Itulah Sangat menarik ya. Memang menarik. Okey. Itulah saya rasa untuk kali ini. Okey. Bahasa Mandarin tahu banyak yang kita orang kata apa dapat tahu sebenarnya. Saya pun tertanya adakah kod Braille berbeza. Contoh kalau huruf A lain, nombor ni lain, tu lain. Maknanya dia dalam 63 bentuk kod Braille tu
dapat dijadikan atau diterjemahkan dalam pelbagai. Saya tertanya macam mana memandangkan Cikgu Zakaria sebenarnya antara orang kuat, orang penting yang terlibat dalam penghasilan Al-Quran dalam kod Braille kan. Itu nanti sikit-sikit merendah diri Cikgu Zakaria kita ya. Mungkin nanti kita akan kongsikan dengan lebih lagi. Baiklah, kita sebenarnya nak berhenti rehat seketika sebab saya rasa saya nak kena banyak hadam. Rakan-rakan di rumah pun sesiapa yang berminat nak tahu mengenai pembelajaran asas kod Braille hari ini boleh ambil nota dan sebagainya. Kita berhenti rehat, jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini. Didik TV KPM TV KPM. Kembali ke teras di Didik TV KPM, masih bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Amir dari SK Pendidikan Khas Jalan Batu dan Cikgu Zakaria dari SMK Pendidikan Khas Setapak. Baiklah, kita teruskan dengan Cikgu Amir. Tadi Cikgu Zakaria dah menjelaskan sedikit pengenalan. Mungkin Cikgu Amir ada nak tambah lagi. Silakan Cikgu. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada pengenalan kepada kod Braille Rumi, iaitu kod Braille bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga matematik yang digunakan. Okey, yang pertama sekali kita akan lihat kepada sel Braille ya, Braille sel di sini. Okey. Sel macam sains suka Cikgu Amir? Ya. Sel yang macam sains suka? Dia ada sel dia. Dia bukan sel macam sains tu, dia ada sel Braille yang tadi Cikgu Zakaria dah terangkan. Ini ada lanjutan. Kita akan lihat dari segi laju kiri. Laju kiri kita ada titik 1, titik 2 dan juga titik 3. Manakala pada lajur kanan ada titik 4, titik 5 dan juga titik 6 ya di sini. Okey, titik 6 di sini. Dan titik 1 dan juga titik 4 adalah kita panggil sebagai baris atas. Titik 2 dan juga titik 5 kita kenali sebagai baris tengah. Dan titik 3 dan juga titik 6 adalah baris bawah. Okey. Okey, ini adalah kedudukannya dengan lebih jelas ya, macam saya cakapkan tadi. Lajur kiri ialah titik 1, 2, 3 atau kita boleh tunjukkan dekat sini. Okey, ini adalah laju kiri terdiri daripada titik 1, 2 dan juga 3. Dan lajur kanan itu titik 4, 5 dan juga 6. Okey, 1 dan juga 4 dekat sini yang saya tunjukkan ni ialah baris atas. Titik 2 dan juga titik 5 ini ialah baris tengah. Dan di bawah ini ialah baris bawah. Titik 3 dan juga titik 6 ialah baris bawah. Baris bawah. Okey. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan bagaimana kedudukan titik ataupun dot pada jari ya. Kita akan tengok jari kiri dulu ya Nisa. Okey, untuk jari kiri, jari kiri. Okey, titik 1 adalah jari telunjuk. Okey, titik 2 ialah jari tengah. Jari tengah kita ni, dan titik 3 ialah jari manis. Ini ialah kedudukan bagi jari pada tangan kiri, iaitu 1, 2 dan juga 3. Manakala seterusnya, murid-murid boleh angkat tangan kanan. Kita akan tengok pada jari kanan. Titik 4 ialah sama juga jari telunjuk belah kanan. Titik 5 ialah jari telunjuk belah kanan dan juga titik 6 ialah jari tengah. Jari tengah, Cikgu. Jari tengah, ya, betul salah. Jari tengah dan juga titik 6 ialah jari manis. Okey, itu jari manis kanan. Okey. Dan ini kedudukan tadi. Okey. Seterusnya saya akan tunjukkannya. Okey Nisa, ini adalah keadaan tangan. Untuk kita letakkan pada mesin Braille. Sekejap lagi kita akan pergi pada mesin Braille dan kita akan tunjukkan kepada murid-murid dan juga para penonton bagaimana kedudukan. Okey. Sekarang ni titik 1, 2, 3. Okey, hanya 3 jari ini saja digunakan, jari telunjuk, jari tengah dan jari manis kiri untuk titik 1, 2 dan juga 3. Dan titik 4, 5, 6 ialah jari telunjuk, jari tengah dan jari manis bagi tangan kanan. Okey, sekarang ni kita akan cuba pergi tunjukkan kepada depan saya ni sekarang ialah mesin Braille. Okey, Nisa.
Mungkin cikgu boleh terangkan mesin ni, apa dia mesin ni? Okey, mesin ini adalah mesin break ini adalah merupakan salah satu alat yang digunakan untuk murid-murid berkeperluan khas penglihatan yang totally blind untuk menggunakannya untuk membraille, untuk mengambil nota dan sebagainya. Benda ini sangat adalah nadi penting kepada kehidupan murid-murid berkeperluan khas penglihatan. Terutamanya yang totally blind misal. Baik. Okey. Jadi sekarang ini kita akan tengok di sini. Ini adalah titik 1 yang saya cakap pada jari tangan kiri tadi. Titik 1, titik 2 dan juga titik 3. Manakala di sebelah sini ialah tangan kanan tadi saya. Tangan kanan saya. Jari telunjuk kita letak sini. Jari tengah dan juga jari manis. Okey. Kedudukan dia seperti ini. Okey. Dan kalau boleh saya tunjukkan sebegini. Baik. Okey, dan kedua-dua ibu jari ni digunakan untuk menekan butang space untuk memisahkan. Contoh ada satu perkataan ataupun ayat, kita kena tekan butang space ni untuk sebagai tanda pemisah. Misal. Baik. Okey. Maknanya okey. Kita kena belajar huruf dahulu. Cuba Nisa letakkan. Cuba Nisa. Saya cuba ya. Okey. Ke sini sikit. Okey. Gerak. Maklulah kita masih kena jaga jarak sosial ya. Ya, betul. Saya ingat tadi kalau 1, 2, 3 jari kiri, telunjuk, jari tengah dan jari manis. Lajur 4, 5 dan 6 jari tangan kanan, jari telunjuk, tengah dan manis di sini, dan di sini tu space di tengah. Ya, betul tu Nisa. Macam tu. Wah, baik. Okey Nisa, kita terus bergerak kepada seterusnya, iaitu memperkenalkan abjad braille. Kita akan tengok. Okey, yang ni saya dah terangkan tadi. Okey, memperkenalkan abjad braille. Kita akan lihat 10 abjad pertama. Di dalam sistem tulisan rumi ada 26 abjad. Jadi kita akan tengok kepada 10 abjad pertama terlebih dahulu, iaitu huruf A sehingga huruf C. Dan pembentukan titik braille bagi 10 abjad ini melibatkan baris atas dan juga baris tengah. Kita lihat bagi huruf A, dia hanya menggunakan titik 1 sahaja ya. Titik di kedudukan 1. Titik 1 saja iaitu. Okey. Dan seterusnya pada huruf B, titik 1 dan juga titik 2 itu menggunakan lajur kiri, baris atas dan juga baris tengah. Okey, seterusnya huruf C ialah titik 1, 4. Titik huruf D titik 1, 4, 5. Dan huruf E 1 dan 5. Okey, cuba ni satu. Okey, ni. Okey, saya bulatkan. 1, 2, 4. Okey. 1, 2, 4, 5. Okey. 1, 2, 5. Okey, 1, 2, 5. Okey. Dan ini 2 dan 4. I 2 dan 4. Huruf J di titik 2, 4 dan 5. Okey, betul. Dan huruf E titik 1, 5. Huruf I titik 2, 4. Nisa perasan tak dia macam berlawanan? Berlawanan. Dan juga huruf H dan juga huruf C. Okey, ini adalah 10 abjad yang pertama. Dan seterusnya kita akan lihat kepada 10 abjad yang seterusnya, iaitu huruf K sehingga huruf T. Huruf K sehingga huruf T adalah formula dia, kalau kita nak senang ingat, adalah abjad A hingga J tadi, tetapi ditambahkan lagi dengan dot 3 untuk menjadikannya ialah sebagai huruf K hingga huruf T. Okey. Nisa perasan tak kalau huruf A tadi titik 1 saja kan? Dan tapi huruf K dia ada tambah titik 3. Jadi huruf K ialah titik 1, 3. Dan huruf L adalah terbentuk daripada huruf B. Huruf B titik 1, 2 ditambah dengan titik 3 menjadi huruf L. Dan huruf M pula ialah titik 1, 3, 4 iaitu daripada huruf C dan ditambah dengan titik 3. Dan huruf N pula adalah berasal daripada huruf D dan ditambah dengan titik 3. Dan huruf O ialah daripada huruf E, ni asal huruf E tapi ditambah dengan titik 3 di sini. Okey, untuk menjadi huruf O. Manakala huruf P adalah daripada huruf F, iaitu titik 1, 2, 4 dan ditambah dengan titik 3. Dan Q ialah huruf ni 1, 2, 4, 5 tadi. Ni saya ingat tak huruf apa ni? Huruf G. G. Dan huruf H. H. Tambah dengan titik 3. Dan tambah titik 3. Huruf I. Huruf I dan tambah titik 3 membentuk jadi huruf S. Dan huruf T pula, huruf J dan ditambah dengan titik 3. Maknanya dari bentuk 10 huruf pertama tambah titik 3 untuk menjadikan ia 10 huruf yang seterusnya, 10 abjad seterusnya. Ya, betul tu Nisa. Dah nampak pola ada di sini ya? Ya. Baik. Okey, dan kita pergi kepada 6 abjad yang terakhir, iaitu 6 abjad terakhir ini melibatkan pembentukan huruf tersebut melibatkan baris atas, baris tengah dan juga baris bawah. 6 abjad terakhir ialah U, V, W, X, Y, Z. Okey.
Okey, huruf U, V, X, Y, Z adalah terbentuk daripada huruf K, L, M, N dan juga O. Manakala huruf W terbentuk daripada huruf J. Dan dia ditambah dengan titik 6 ya, murid-murid. Okey. Kalau kat sini huruf U ni titik 1, 3 tadi ialah huruf K. Huruf K dan ditambah dengan titik 6. Titik 6 untuk menjadikan dia sebagai huruf U. Dan huruf V ialah daripada huruf L 1, 2, 3. Ya. Dan ditambah dengan titik 6. Okey. Huruf W ni sebenarnya dia huruf W pula terbentuk daripada huruf J. J dan ditambah dengan titik 6. Jadi titik dia jadi 2, 4, 5 dan juga 6. Dan huruf X pula terbentuk daripada huruf M ya. Ini huruf M 1, 3, 4 dan tambah dengan titik 6. Dan huruf Y terbentuk daripada huruf N. Dan ditambah dengan titik 6. Dan huruf Z terbentuk daripada huruf O. Tambah titik 6. Dan tambah titik 6. Okey. Wah, saya rasa saya dah boleh faham konsep agak-agak kan Cikgu Zakaria kan. Saya boleh ke tidak sekejap lagi buat nama saya tulisan Braille agak-agak dah kenal huruf ni. Saya rasa boleh lah. Saya rasa boleh. Jom kita try Nisa. Okey, Nisa cuba tunjukkan dengan cara yang kita dah ni tadi. Cuba Nisa berikan nama Nisa di sini. Saya ingat ya tadi saya ada ambil nota sikit Cikgu. Harap-harap betul lah nota saya ni. Okey, kita cuba tengok. Sikit ya Cikgu. Okey, boleh. Okey. Kalau huruf N, kedudukan titik tu 1, 3, 4, 5. Ya, betul. Okey, cuba letakkan satu. Dia sekaligus Nisa. 1, 3, 4, 5 tu diberikan sekali. Okey. Ya, tekan sekaligus. Okey. 1, 3, 4, 5. 4 dan 5. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, betul. Okey, tu N. Huruf I tadi 2 dan 4. Okey, 2 dan 4 ditekan serentak. Okey. 2, 4. S adalah okey, ni kena buat balik. I 2 dengan 4, bukan 2 dengan 5. Nisa tekan 2 dengan 5. Okey, tak apa kita cuba. Okey. 4 di hadapan dia. Okey, ya. Sini 4. Okey. S 2, 3, 4. 2, 3, 4. Okey. 4 dan E adalah 1. Okey. Cuba sekali lagi. Okey. Kita tekan space. Space sini. Okey. Space dahulu. Okey, saya cuba ya huruf N I S A Nisa. 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4 dan 5. Okey. N. Okey. I adalah 2 dan 4. 2 dan 4. Okey. S adalah 2, 3, 4. 2, 3, 4. Okey. Dan E adalah 1. Okey, syabas Nisa, dah berjaya Pak Cikgu Zakaria. Okey. Dah boleh. Saya. Okey, dan seterusnya kita akan pergi kepada seterusnya tadi kita dah berkenalan dengan abjad dan seterusnya Nisa kita akan tengok kepada angka Braille pula. Okey, angka Braille ni di depan sebelum kita nak buat nombor ataupun angka Braille ni mesti ada tanda angka. Okey, mesti diwakili oleh tanda angka. Tahukah anda setiap angka ataupun nombor Braille mesti dimulakan dengan tanda angka? Okey, tanda angka ini diwakili oleh titik ataupun dot 3, 4, 5 dan juga 6. Baik. Dan dia melibatkan laju kiri ni ialah titik 3. Melibatkan laju kiri dan melibatkan laju kanan iaitu 4, 5 dan 6 itu dia melibatkan baris atas. Ni baris atas. Atas. Ni tengah. Dan ini juga bawah. Jadi di setiap permulaan nak buat huruf mesti ada tanda angka iaitu titik dot 3, 4, 5 dan 6 ini ya. Maknanya setiap sebelum nombor dia ada dua ni lah tanda angka. Dia kena buat tanda angka dulu baru dengan diikuti oleh kod Braille. Okey, bagi untuk huruf A kita buat tanda angka dan Nisa perasan tak untuk huruf nombor 1 ni dia gunakan huruf apa? Huruf A. Sebab tu kena ingat A hingga J tadi. A hingga J. Okey, A hingga J tadi. Dan manakala bagi nombor 2 ada tanda angka lepas tu huruf B. Betul. Bagus anak murid cikgu pada hari ni. Okey, nombor 3 pula huruf C kan? Ya, C. 1, 4. Ya. Okey, nombor 4 kena ada tanda angka. Tanda angka diikuti huruf D. Okey. Nombor 5 tanda angka huruf E. Okey. Nombor 6 tanda angka huruf F. Okey. Nombor 7 tanda angka huruf G. G, ya betul. Tiba lupa. G. 1, 2, 4, 5. Dan tanda angka kemudian huruf H untuk nombor 8. Okey. Nombor 9
tanda angka, huruf I. Okey. Dan nombor kosong, tanda angka huruf J. J. Huruf J. 245. Kosong ataupun sifar. Okey, sekarang ni saya akan tunjukkan pada Nisa dahulu bagaimana nak berikan tanda angka ini, dan sebab tu kita tengok Nisa. Sekarang ni saya nak minta Nisa fikirkan satukan nombor favourite Nisa. Nombor favourite Nisa, nombor kegemaran Nisa. Baiklah cikgu, sebelum kita tunjukkan pada rakan-rakan kita, sebelum saya fikir dahulu apakah nombor kegemaran saya nak dibrilkan, kita berehat dahulu. Saya nak kena minum kejap lah cikgu. Jom je cikgu Zakaria. Kita pergi makan kuih ke? Kita berehat dahulu, jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. KPM TV KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM, kekal menjaga SOP. Jangan lupa sanitasi tangan anda apabila perlu. Baiklah rakan-rakan di rumah, Cikgu Amir, Cikgu Zakaria, ya. Kita dah belajar mengenal huruf-huruf dalam kod Braille atau kod titik, nombor, dan sekarang ni saya dengar-dengar tadi Cikgu Amir nak suruh saya cuba lagi. Apa tu Cikgu? Okey, nak cuba untuk memberikan nombor pula, tapi sebelum tu saya tunjukkan dulu. Okey, saya akan pilih satu nombor favourite saya, itu tarikh lahir saya 21. Okey, mula kita kena tekan tanda angka yang saya cakapkan tadi, titik 3456. Peletakan jari-jari pada tempat yang betul sangat perlu, ya. Okey, 3456. Kita tekan sekali lagi, 3456. Dan nombor 2 ialah berasal daripada huruf B. Tekan nombor 2. Dan nombor 1 ialah huruf A. Okey. Dia akan jadi macam ni lah. Okey, kita tunjukkan kalau boleh ni. Kalau nampak kalau boleh ni. ada kod Braille di situ. Okey, tak perlu nampak sebab putih. Okey, tak apa. Tak Okey. apa. Okey, Mungkin Nisa. sebab, kertasnya berwarna putih. Kertas berwarna putih, ya. Okey, Saya kita cuba dengan ya. Nisa. Okey, sekejap saya ke bawah dulu. Okey. Okey, Nisa bawa Baik. ke Saya punya nombor kegemaran adalah 1 dan 3. Jadi untuk tentukan nombor, saya kena letak tanda angka kan? Ya. Tanda angka tadi 3 dan 456, ya? Ya. Serentak. Kemudian nombor kegemaran saya yang pertama adalah 1, iaitu huruf A. Kemudian 3 adalah huruf C, 1, 4. 1, 4. Okey. Betul ke tu? Betul. Ni nombor 13 kan? Okey. Ya. Okey. Alhamdulillah. Okey, tu sajalah untuk saya punya slot ni. Nampaknya kita dah mengenal huruf A sehingga Z. Kita dah tahu pola di mana 10 huruf pertama tambah titik 3 jadi 10 huruf seterusnya, dan huruf yang 6 yang terakhir tambah titik 6. 6, yes, betul. Ya, okey. Dan nombor, dan seterusnya kita nak belajar mengenal mungkin kita ada huruf Jawi ke, kan? Cikgu Zakaria boleh kongsikan ini yang Cikgu Zakaria tadi saya katakan bahawa beliau terlibat dengan penghasilan Al-Quran dalam kod Braille. Jom Cikgu Zakaria kita cerita dengan penonton kita. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih sekali lagi untuk saya slot ini pula. Okey. Okey. Baik. Berkenaan dengan Quran Braille ni, okey, sekali lagi saya nak tegas, dia menggunakan titik-titik tadi itu juga. Gabungan daripada 63 titik ini. Okey. Okey, ini adalah antara ciri-ciri tulisan Al-Quran Braille. Okey.
Okey, berbeza dengan Quran biasa, Quran Braille ni tetap dibaca pada kiri ke kanan juga. Oh, okey. Dan cara membaca kiri ke kanan ini adalah standard universal seluruh dunia. Ya. Negara-negara Arab pun memang yang gunakan Braille memang dia akan baca daripada kiri ke kanan. Memang sejak Al-Quran Braille itu diperkenalkan di negara-negara Arab hampir 100 tahun yang lalu. Memang cara bacanya daripada kiri ke kanan, bukan kanan ke kiri. Sebab kalau baca kanan ke kiri dia akan berlawanan dengan sistem tulisan Braille itu sendiri dan memang susah nak dibaca lah. Ya. Jadi sebenarnya memang sudah dikeluarkan satu macam fatwa, memang atas sebab-sebab masalah tertentu memang boleh kita baca Quran Braille pada kiri ke kanan. Mengikut sistem tulisan Braille. Okey. Kemudian berbeza dengan Quran biasa, Quran Braille ni ditulis sebaris. Sebaris. Ya. Maknanya antara huruf dengan baris ditulis sebaris. Macam Quran biasa, kan huruf di atas huruf tu mungkin ada baris atas, di bawah huruf tu ada baris bawah dan sebagainya. Tapi Quran Braille ni dia tak begitu. Dia akan tulis huruf baris. Oh. Begitu. Maknanya baris yang ditulis tu berkaitan dengan huruf sebelumnya. Ya. Okey. Jadi macam saya katakan tadi lah, dia akan tulis huruf dulu, huruf baris. Okey. Okey, kecuali tanda syaddah ataupun sabdu saja yang ditulis sebelum huruf yang berkenaan. Yang tanda-tanda baris lain, baris bawah, atas, depan, tanwin atas, tanwin bawah, tanwin, semua tu ditulis selepas huruf. Kecuali syaddah saja ataupun sabdu saja ditulis sebelum huruf berkenaan. Wah, menarik ya. Okey. Kemudian ada lagi satu tanda kita gunakan, iaitu tanda 36. 36. Okey, 36 ni pemisah antara teks Quran dengan tanda baca. Kan dalam Quran kan dia ada tanda tanda ni mim, tanda wakaf jim, ataupun sod lam ya, qaf lam ya atau dan sebagainya tu. Jadi kalau tanda ini tak ada tanda pemisah, pembaca akan keliru. Jadi diletakkan tanda pemisah itu titik 3 dan 6. 3 dan 6 tanda pemisah. Ini ialah sedikit macam fatwa lah tentang Quran Braille. Okey. Ada gambar ni resam Usmani di situ. Ya, betul. Sebab sekarang ni sistem tulisan Braille ni ataupun sistem Al-Quran Braille terutamanya di negara kita ni telah pun dibuat sehampir dengan resam Usmani. Jadi bila sistem tulisan Braille ni ditulis, sistem Al-Quran Braille ditulis sehampir dengan resam Usmani, di situlah semakin terselahnya apa yang disebut sebagai bahagian rasam dan bahagian dhabtul Quran. Ya, kalau anda boleh lihat di kaca TV, inilah dia fatwa yang disebut Cikgu Zakaria tadi. Adakah Al-Quran Braille dihukum seperti mushaf biasa? Boleh baca di situ. Ya, betul. Boleh baca. Mushaf Al-Quran yang ditulis dengan tulisan Braille turut dikira seperti mushaf Al-Quran biasa, wajib diberi penghormatan sebagaimana tulisan biasa dalam bahasa Arab yang makruf. Ya, betul. Itulah fatwa yang pernah dikeluarkan. Sebenarnya fatwa pertama setakat yang saya jumpa tentang Quran Braille ni dikeluarkan oleh kerajaan Mesir sekitar tahun 1957. Itu dah ada fatwa tentang Quran Braille ni sebenarnya. Okey. Ini ialah alif bata dalam Braille. Kalau kita tengok dekat situ, alif tu ialah titik 1. Ya. Tapi kalau Rumi, titik 1 tu adalah A. Ya, betul. Kalau Mandarin, titik 1 tu saya pun tak tahu. Tapi adalah peranannya. Ya. Okey. Itu yang saya katakan tadi tu, satu bentuk pelbagai fungsi. Pelbagai fungsi. Daripada huruf kepada nombor, sekarang huruf Jawi. Ya, betul. Kalau kita tengok titik ba tu pula, titik 1, 2 tu, kalau Arab, ba. Kalau Rumi jadi B. Okey. Dia kenapa daripada B jadi ba? Sebab yang perkenalkan tulisan Arab Braille ini ialah orang Inggeris. Ya, namanya J.M. Lovell. Dia yang perkenalkan tulisan Arab ini, Arab Braille ini. Okey, kemudian barulah ditambah baris oleh orang Islam kemudiannya. J.M. Lovell ni adalah sebab-sebab tertentu kenapa dia perkenalkan tulisan Arab Braille ni. Sebab itulah dia ambil fonetik yang sama. Ba diambil daripada B. Okey, huruf ta diambil daripada huruf T. Begitu.
Jadi yang mana yang tak ada fonetik rumi sebelum barulah dicipta kod lain pula. Contohnya sa. Okey, titik 1 4 5 6 itu adalah sa. Okey, sa ni dalam fonetik rumi tak ada. Jadi diciptalah satu bentuk iaitu 1 4 5 6 tu untuk sa. Tetapi huruf jim sama bunyi dengan j. Jadi dia jadikan J itu sebagai Jim. Inilah kerja Lovell dulu. Inilah kerja dia dulu ya. Ya. Menjadikan titik-titik braille ni kepada tulisan braille Arab. Tulisan braille Arab. Ya. Okey, kreatif Lovell ni. Ya. Kita kena ikut kreativiti dia ni. Okey. Okey, ini tanda baris. Okey. Okey, kalau baris atas tu adalah titik 2. Iaitu di kiri dan sebelah tengah. Kata Cikgu Amir tadi titik tengah. Okay, tapi sebelah kiri sahaja. Tapi dalam tanda baca biasa sebenarnya titik 2 ni adalah koma. Okey. Ya. Titik 2 ni adalah koma, tapi bila pergi kepada Al-Quran Braille, titik 2 ni adalah tanda baris atas. Baris atas. Okey, untuk pengetahuan semua lagi, yang gunakan tanda-tanda macam ni bukan Malaysia saja. Satu dunia. Satu dunia yang ini adalah tanda yang digunakan secara global. Tak kira negara. Ya. Betul. Baik. Ini digunakan secara global. Bukan Malaysia cipta sendiri, tak. Kita ambil daripada luar juga sebenarnya. Baik. Okey. Begitu juga dengan baris bawah. Okey, titik 15. Ini baris bawah. Kalau ni saya ingat tadi titik 15 untuk rumi adalah I. Betul. Tapi bila pergi pada Quran Braille, titik 15 ni jadi baris bawah. Okey. Begitu juga dengan baris hadapan 1 3 6. Okey. Itu baris hadapan lah. Okey. Kemudian baris tanwin di atas titik 2 3. Okey. Ada tanwin bawah juga. Ya, tanwin bawah adalah titik 2 4. 3 5. 3 5, maaf. 2 4 dengan 3 5 ni sama bentuk. Ya, lebih tinggal lagi 2 4 tu di atas. 3 5 ni di bawah. Tapi sama bentuknya. Ya, betul. Kedudukannya saja yang berbeza. Serupa tapi tak samalah. Serupa tapi tak sama. Okey. Kita ada. Begitu juga dengan tanwin di depan. Okay, iaitu titik 2 dan 6. Ya. Ini tanda syadah ataupun sabtu yang diletak di hadapan huruf jawi. Ya, sebelum huruf yang berkenaan. Untuk bacaannya. Okey. Kita tengok yang ini pula. Kita dah berkenaan dengan huruf tadi, dah berkenaan dengan baris. Jadi bila dah ada huruf dan ada baris, mestilah kita dah boleh bentuk kalimah. Bentuk kalimah. Tapi sebelum tu kan Cikgu Zakaria kita dah tengok huruf jawi dan juga tanda baris. Saya rasa alamak, saya kena bersedia ke tidak ni ya. Tak apa. Tapi sebelum tu kita berehat dahulu, jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini. Alright. TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi menonton teras di Didik TV KPM. Setakat ini dalam topik kemahiran asas kod braille kita telah mengenal huruf jawi dan juga baris, tanda baris di dalam bacaan Al-Quran. Mungkin Cikgu Zakaria boleh jelaskanlah sedikit lagi mengenai membina kalimah Al-Quran menggunakan kod braille. Okey, terima kasih. Baik, yang ini adalah kalimah-kalimah dalam Al-Quran Braille. Kalau kita tengok dekat sini, saya gunakan 3 warna. Okey, yang satu warnanya hitam. Yang kedua warna merah. Yang ketiga warna oranye. Yang warna hitam tu adalah huruf. Yang warna merah tu adalah baris. Yang warna oranye tu baris juga tapi syadah. Kalau kita tengok dekat situ, warna merah mesti selepas warna hitam. Ya, betul. Itu bermakna itu adalah bahagian baris. Tak kira baris bawah ke, atas ke, ataupun hadapan ke. Jadi dia akan ikut selepas huruf yang berkenaan. Contohnya, dekat sini,
Okey, yang mula-mula tu adalah huruf ba, warna hitam. Ya. Okey. Diikuti dengan Baris. warna merah iaitu baris bawah. Itu warna baris. Kemudian diikuti dengan warna hitam itu huruf. Huruf apa itu? Huruf sin. Okey, dikaitkan dengan warna merah. Bila warna merah itu maknanya baris. Baris apa tu? Sukun ataupun mati. Diikuti dengan warna hitam semula. Okay. Bila warna hitam bermakna huruf. Huruf apa tu? Mim. Huruf mim. Diikuti dengan warna merah. Warna merah tu apa? Baris. Baris apa tu? Baris bawah. Jadilah bismi. Ba bawah, sin mati, mim bawah, bismi. Okey, kalimah bismi. Okey. Nah, kalau kita tengok kalimah seterusnya itu warna hitam. Alif. Okey, warna hitam lagi. Lam. Lepas tu warna oranye pula. Sabdu. Bagus. Diikuti dengan warna hitam iaitu huruf. Huruf apa? Lam. Baris bawah, warna merah, baris atas. Kemudian warna hitam lagi. Huruf ha. Warna merah pula. Baris bawah. Jadilah Allahi. Bila digabungkan jadi Bismillahi. Okey, begitulah seterusnya. Jadi kan nak bagi tahunya, saya sebenarnya tak nampak warna ni. Betul. Saya tak nampak. Cikgu boleh tahu? Tapi saya faham konsep warna ni. Walaupun saya tak nampak warna, saya faham konsep warna tu dan saya dapat gunakan pemahaman saya tentang konsep warna ni untuk perkongsian seperti ini. Okey. Jadi walaupun saya tak dapat nampak warna, saya faham konsep warna, saya boleh gunakan apa yang saya faham tu untuk perkongsian seperti ini. Jadi maksudnya sekarang ni murid-murid MBK penglihatan ni kita perlu dedahkan dengan warna sebenarnya. Baik. Perlu didedahkan dengan konsep warna. Walaupun mereka itu tak nampak warna, kita kena terangkan. Perlu terangkan pada mereka hijau, merah, biru dan sebagainya. Perlu. Jadi manfaat dia macam ni lah. Memanfaatkan pembelajaran. Baiklah, setakat ini kita telah belajar huruf di awal tadi, nombor. Saya pun sudah cuba membina nama saya menggunakan tulisan braille. Mesin yang ada di hadapan saya ni, kita belajar huruf jawi dan juga macam mana kita nak membina kalimah, ada baris atas, baris bawah. Yang penting setiap kod braille ni ada 63 bentuk yang mempunyai pelbagai fungsi. Betul tak cikgu? Saya cuba ingat balik ni daripada awal ni. Alhamdulillah, betul. Baiklah, kita sebenarnya sudah pun tiba ke akhir rancangan. Pandai murid dewasa hari ni. Murid dewasa hari ni, betul tu Cikgu Zakaria. Alhamdulillah. Baiklah, ni kita kesuntukan masa dah Cikgu Zakaria, Cikgu Ami. Mungkin Cikgu Zakaria dan Cikgu Ami boleh kongsikan kesimpulan untuk topik kita pada hari ini. Silakan. Amin. Okey, kesimpulannya proses pembelajaran kemahiran asas kod braille ini bukan sahaja memerlukan komitmen daripada guru sahaja, tetapi ini juga memerlukan komitmen daripada ibu bapa dan juga daripada NGO-NGO berkaitan, kerana ada murid saya yang baru masuk ke sekolah yang baru jadi totally blind pada bulan Disember 2020 dan ibu bapa ni memainkan peranan ataupun mengambil inisiatif dengan mengajar secara sendiri ya Nisa. Ibu bapa dia tak ada basic ataupun asas tentang kemahiran asas kod braille ni, mengajar A hingga Z dan menghantar kepada NGO yang berkaitan untuk mempelajari singkatan kod braille bahasa Melayu dan juga untuk singkatan kod braille bahasa Inggeris diajar oleh cikgu di sekolah kami lah, itu Cikgu Syafawati, guru bahasa Inggerisnya. Wah, kita boleh kongsikan Nisa. Pembelajaran kita hari ini, mesejnya salah satunya adalah ibu bapa ataupun ahli keluarga perlulah menjadi tonggak utama, sokongan utama kepada murid-murid berkeperluan khas kita iaitu MBK ini. Dan di sekolah juga insya-Allah akan ada guru-guru dan boleh hubungi NGO berkaitan untuk bantuan. Baiklah, saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak daripada kepada Cikgu Amir dari SK Pendidikan Khas Jalan Batu, Kuala Lumpur, dan Cikgu Zakaria daripada SNK Pendidikan Khas Setapak, Kuala Lumpur. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami di Didik TV KPM. Saya sangat berbesar hati dapat belajar asas kod braille dan diharapkan penonton di rumah juga telah mendapatkan input-input daripada pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Lambai sikit Cikgu Zakaria. Lambai kawan-kawan kita. Cikgu, kena mula dengan tradisional kan? Yes, dia tradisional. Apa? Boleh bayar. Tradisional. Tak buat satu-satu. Cari perkataan special mana yang sama dengan ini. Tolak, simbol tolak, enter, garis, kira. Kenali kemurungan. Kadang kala kita terlihat
orang bercakap seorang diri di tempat awam. Mereka ini mungkin mengalami masalah gangguan mental. Banyak punca yang menyebabkan gangguan mental. Ini boleh berlaku kepada seseorang. Antara puncanya termasuklah kemurungan. Didik TV KPM